Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada kitab Talbis Iblis, syarahan terpilih daripada kitab Talbis Iblis. Sambungan kita ialah pada bab yang ke-48, muka surat 296, iaitu di bawah tajuk Hukum Berjumpa Bomoh. Jadi kita tengok apa yang dipetik daripada kitab Talbis Iblis untuk bab ni. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa fi sahih Muslim 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ata 'arrafan fasa'alahu 'an shay'in lam tuqbal lahu salatu 40 lailah. Wa rawa Abu Dawud min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ata kahinan fasadaqahu bima yaqulu faqad bari'a mimma anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni kalau kita tengok, ianya diriwayatkan oleh al-Imamu Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, dalam kitab Al-Islam, bab tahrim al-kahanah wa ityanul kahin, bab larangan menujum, larangan perdukunan dan juga mendatangi dukun ataupun bomoh. Okay. Jadi Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala, dia datangkan hadis daripada riwayat Imam Muslim, iaitu Nabi kata man ata arrafan, sesiapa yang mendatangi tukang ramal. Arraf ialah orang yang meramal sesuatu, orang yang meramal benda yang sudah berlaku. Benda itu boleh jadi benda yang hilang ataupun benda-benda kejadian yang berlaku kerana sebab apa? Maknanya sakit yang tak dapat dirawat dengan rawatan-rawatan yang umum, maka orang akan datang kepada arraf untuk mengetahui apa sebenarnya yang berlaku. Lalu arraf menggunakan ilmunya untuk berhubung kait dengan jin, yang mana jin itu pun daripada kalangan jin yang mengamalkan sihir. Okay. Ini perkara yang kita kena tahu dan kita kena sedar. Dalam surah Al-Jin juzuk yang ke-29, Allah Ta'ala sebut wa annahu kana rijalun minal ins ya'udhuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Allah Ta'ala kata sesungguhnya manusia-manusia meminta perlindungan daripada bangsa jin, maka tidak bertambah pada mereka yang buat benda ni melainkan kejauhan ataupun kesesatan. Berdasarkan ayat ni dalam surah Jin, Allah Ta'ala sebut dan para ulama menafsirkan, antaranya ialah Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim, Imam Al-Qurtubi, selain daripada itu Al-Imam At-Tabari. Ini semua tokoh-tokoh besar dalam tafsir. Mereka mengatakan
Ayat ni menunjukkan salah dan tak betulnya perbuatan sebahagian orang yang melakukan kerjasama dengan jin yang jahat, jin yang juga terlibat dengan sihir. Kita kena tahu jin ni mereka pun ada kemahiran dia orang. Dalam alam mereka pun mereka ada profession perdukunan. Maknanya tak semua jin yang boleh bekerjasama dengan kita dan nak bekerjasama dengan kita. Ada jin yang baik yang tak berurusan apa-apa pun dengan kita. Cuma nak katanya dukun, pawang, bomoh daripada kalangan manusia, mereka buat kerjasama dengan dukun, pawang dan bomoh daripada bangsa jin. Sebab kita kena tahu, ada orang dia dakwa yang saya duk guna dalam rawatan saja, yang saya duk guna dalam apa yang saya buat ni, jin ni semua jin Islam. Okey. Kalau jin tu Islam, belum tentu jin tu baik. Dia macam kita lah manusia. Tok bomoh tu Islam, pergi haji 3 kali, sekali tabung haji, 2 kali individu, duit banyak. Okey. Tapi dia mengamalkan benda tu, dia Islam, tapi Islam dia tak baik dengan sebab dia terjebak dengan benda macam tu. Okey. Sebab ada orang ingat semua jin kita boleh akses. No. Ada jin yang tak nak ambil pot pun dengan urusan manusia. Cuma yang melayan ini ialah jin-jin yang memang profession yang sama dengan bomoh tu sendiri. Okey. Jadi Nabi kata siapa yang pergi jumpa bomoh, kemudian dia tanya dengan bomoh tu apa-apa sahaja perkara, lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailah. Tidak diterima salatnya selama 40 malam, 40 hari 40 malam. Maknanya apa? Perbuatan itu tersangat-sangat jauh dan tersangat-sangat tak betul. Sebab tu dalam hierarki dosa-dosa besar, susunan dosa-dosa besar ni, yang pertama syirik, yang kedua membunuh orang tanpa sebab yang benar, yang ketiga terlibat dengan sihir. Sebab sihir dia memang ada hubung kait dengan jin, syaitan. Beza dengan ain, pandangan mata, itu bab lain. Okey. Cuma nak katanya dia termasuk dalam dosa besar. Dosa besar ni ada perbahasan. Imam Az-Zahabi dia tulis kitab Al-Kabair 76 dosa besar yang dia senaraikan. Cuma ada hadis Nabi sebut, Nabi kata ittaqu sab'al mubiqat. Jaga-jaga kamu dengan 7 dosa yang sangat bahaya. Ada 7 yang Nabi senaraikan sebagai dosa besar yang sangat bahaya. Salah satunya ialah terjebak, terjatuh dalam sihir. Sama ada mengamalkan ataupun mempercayai kesan daripada sihir itu, mengimaninya. Sihir ni memang ada, tak dapat dinafikan. Sebab Al-Quran sendiri menceritakan bagaimana berlaku pertembungan antara Musa dengan Firaun. Ketika mana kemuncak pertembungan Musa dengan Firaun, iaitu didatangkan ahli sihir yang hebat di zaman Firaun untuk bertembung ataupun berlawan dengan Nabi Musa. Waktu tu Allah Ta'ala berikan mukjizat pada Musa, tongkat dia. Ketika mana ahli sihir melemparkan tali-tali mereka ataupun tongkat-tongkat mereka, berubahlah tongkat dan tali itu menjadi ular. Dan tongkat Nabi Musa bertukar menjadi ular yang paling besar, menelan semua ular-ular tersebut. Quran sebut saharu a'yunan nas. Ahli sihir itu telah menyihir mata-mata manusia sehingga melihat tali itu bertukar menjadi ular. Lepas daripada ditelan semua ular-ular tu, tali-tali, tongkat-tongkat tu, semua ahli sihir itu mengakui apa yang ada pada Musa itu mukjizat, bukan sihir. Sebab sihir dia ada alahan-alahan. Bukan semua sihir itu mesti berjaya. Dia kena jaga juga pantang larang. Contoh, orang yang mengamalkan setengah ilmu untuk bela diri, ilmu kebal. Ada setengah-setengah mereka yang terbabit dalam ilmu ni, ada pantang larang yang dia kena jaga supaya dia kekal kebal. Ada satu orang saya pernah jumpa, dia kebal lama tapi dia dah tinggalkan. Dia kata antara pantang larang dia ialah dia tak boleh makan di hadapan khalayak ramai. Dia boleh makan tapi kena sembunyi. Penat nak jadi kebal. Tak boleh orang tengok kita makan. Sebab kalau tengok dia jadi tawa. Macam orang pakai susuk lah, tak boleh lalu bawah ampaian kain.
Susuk tak jalan. Okey. Itu kata apa, pantang larang. Bila mana satu benda tu dia ada pantang larang, di ilmu yang tak betul lah. Okey. Dalam hadis ni Nabi kata siapa yang percaya dia tidak diterima salat selama 40 hari 40 malam. Para ulama bahas lagi. Kalau satu orang tu dia pergi jumpa bomoh, dia percaya, adakah dia perlu salat? Sebab dia tahu dah salat dia tak diterima 40 hari 40 malam. Dia kena salat juga. Sebab kalau dia tinggal pula salat, dua dosa berhimpun pada dia. Pertama, dosa sengaja meninggalkan salat. Yang kedua, dosa mempercayai bomoh. Cuma Nabi kata salat tak diterima, tapi tetap kena buat. Sebab ada orang bila mana dia dengar yang ni, dia kata elok tu, sebulan lebih tu boleh cuti. Tapi biasa yang jumpa bomoh ni jenis semayang tak semayang sama banyak je kot. Cuma nak katanya ada orang, ada perbahasan di kalangan para ulama. Kemudian hadis kedua riwayat daripada Abu Daud daripada Abu Hurairah, iaitu kata Nabi, man ata kahinan, siapa yang mendatangi kahin. Kahin dengan makna orang yang meramal. Benda tak jadi lagi tapi dia ramal. Saya mungkin tertukar sama ada arraf tu tukang ramal ataupun kahin tu bomoh. Tapi dia profession yang berbeza pada zaman jahiliah. Dan pada zaman jahiliah ni kalau kita tengok di sekitar Kaabah ni, dia ada premis-premis, dia ada kedai-kedai. Selain daripada jual makanan, antara yang diorang buat ialah perkhidmatan. Dan bentuk perkhidmatan yang ada di tepi-tepi Kaabah tu, di Masjidil Haram tu, ialah perkhidmatan peramal dan perkhidmatan bomoh. Benda tu legal, boleh dibuat, tak ada salah. Maknanya benda tu biasa, profession tu dah jadi profession yang normal, tak ada salah. Nah, dia macam tuan-tuan tengok cerita Piramli tu, jual belacan je tak boleh, ganja boleh. Walaupun dari segi bahayanya, bahaya ganja. Siap orang jual ganja macam jual kuih pisang. Jual belacan je semua kena diam. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Itu pada zaman jahiliah. Okay. Jadi dua profession ni ialah profession yang besar dan ada nilai di kalangan masyarakat Arab jahiliah. Termasuk juga kita orang Melayu pun, bomoh dukun dulu sebelum agama Islam ni berkembang elok, sebelum orang Melayu ni belajar agama ramai, sebelum pengukuhan akidah, sebelum ada gerakan ni gerakan tu, bomoh dia ada satu tempat yang besar di sisi pemimpin dan pemerintah negeri. Sebab tu ada setengah-setengah undang-undang tubuh kerajaan negeri tertentu di tanah Melayu ni mengangkat bomoh pada grade yang tinggi. Kalau sekarang jusasi ke jusas 1 lah. Ada driver, ada elang rumah, macam-macam. Bukan grade terbuka 54 lagi. Maknanya hebat bomoh. Sebab bomoh yang akan tukang siram air sekian, tukang doa sekian, nak bagi naik kata apa, singgah sana sekian, nak pakai yang tu, nak pakai yang ni. Dia setaraf dengan mufti lah dalam kedudukan dia. Okay. Sesetengah negeri, tapi sekarang dia tak ada. Sebab tu dakwaan setengah-setengah orang yang dia kata dia pawang diraja, bomoh diraja, tu cerita dulu. Sekarang tak ada dah. Maknanya tak ada lah 9 orang raja, 9 orang sultan, 1 orang raja di tanah Melayu ni. Dia ada dalam satu section dia, bomoh ni ada dalam istana. Tak ada. Undang-undang tubuh macam tu dulu ada. Saya tak nak sebutlah negeri mana. Memang kita baca dalam manuskrip lama dia tu, memang meletakkan bomoh dan dukun sebagai profession yang tinggi. Sebab kalau kita tengok kebiasaan orang-orang dulu, bila mana sakit dia akan pergi pada bomoh dulu. Dia akan pergi pada bomoh. Bila mana sakit tu dah teruk, dah nazak dah tak boleh buat apa dah, baru dia akan panggil imam, Bilal, Siap, semualah orang masjid untuk baca Yasin. Tu pun waktu baca Yasin masih lagi nak buat amalan yang ada unsur perbomohan, cabut sepapan daripada atap. Tuan-tuan tengok, dulu dia dah nazak mungkin sebab dia menyimpan ada saka ke apa, duk keliling baca Yasin tu, cabut satu atap atas, sebab nak bagi apa benda yang menumpang badan dia tu keluar. Sebab jin tu tak kenal pintu rumah yang betul, dia kena kuat atas. Lepas tu adalah orang kena siram apa. Waktu benda tu dilakukan dalam proses pembacaan ayat Quran, dia gabung dua-dua dah.
Yang khurafat pun ada, yang betul pun ada dalam tu. Okey. Cuma nak katanya jahiliyah dan kita Melayu jahiliyah dulu pun sama juga. Ada benda yang sama. Okey. Jadi selesai, saya rasa tak nak hurai panjang-panjang yang yang syarah dan tahqiq dia tu dah kira clear dah. Okey. Bab yang ke-49. Masuk tandas tanpa kain basahan. Okey, kita tengok apa kata Ibnu Jauzi. Wa min adatihim, di antara adat kebiasaan mereka iaitu orang awam, dukhulul hammam bila mi'zarin wa fihim man idza dakhala bi mi'zar rama bihi ala fakhidhihi fayara jawaniba al yatayhi wa yusallim nafsahu ila mudallik fayara ba'da awratihi wa yamussuha biyadihi li'anna al-awrata ila surrati min as-surrati ila ar-rukbah. Okay. Masuk tandas tanpa kain basahan di antara kebiasaan mereka orang-orang awam, sebab ni talbis iblis kepada orang awam. Kebiasaan mereka ialah masuk bilik mandi tanpa memakai kain khusus yang menutup badan. Okay. Bilik mandi yang macam mana ni? Zaman Ibnu Jauzi, dia duduk di Dimashq, dia duduk di Damsyik. Orang dulu, rumah dia orang tidak ada bilik air privacy macam sekarang. Sekarang ni lain. Master bedroom, kebanyakannya dah ada tandas. Orang-orang kita dulu yang orang tua lama ni tandas luar. Nak membuang apa semua luar, bukan dalam rumah. Benda tu tidak berada, tercantum dengan bangunan rumah. Sekarang dah lain. Okay. Zaman dulu di Damsyik ni Syria lah hari ni, Dimashq ataupun Damascus. Okay. Tabiat negara Syria ni negara 4 musim. Samalah macam Jordan ke Iraq ke apa semua. Dia orang pun menerima salji. Palestin apa semua ni, dia ada musim-musim dia terima salji. Okay. Dan bila mana tabiat negara tu macam tu, cara orang sana hidup, jaga hygiene pun lain. Tak macam orang kita. Kita orang Melayu, orang Malaysia, kita punya cuaca kita ni menyebabkan kita kerap mandi. Sehari orang akan mandi lebih pada sekali. Ada orang tengok musim jugalah. Kalau musim hujan manjang, mungkin dia mandi pagi tu lah. Okay. Di negara Arab, khususnya musim hujan, musim sejuk ni, dia orang jarang mandi sehingga makan berhari-hari, sebab badan pun tak berbau dan suasana yang sangat sejuk. Saya dulu duduk di Jordan, benda tu normal bagi orang-orang. Kita orang Melayu ni, kita biasa mandi. Tapi dah ada orang pesan jangan mandi kerap sangat, jangan terbawa-bawa sangat kebiasaan mandi banyak kali, tiap-tiap hari mandi. Walaupun memang ada provide air panas apa semua. Sebab pertama, air di Jordan tak sebersih air di Malaysia, bekalan dia terhad. Yang kedua, side effect dari segi kesihatan, ada sebahagian pelajar-pelajar perubatan yang kata apa, yang nasihatkan benda tu. Okay. Normalnya lah 3 hari baru sekali mandi. Musim sejuk, bukan sepanjang tahun buat perangai macam tu. Okay. Musim sejuk je. Musim panas kena mandi banyak kali lah. Okay. Dan bagi orang Arab, Melayu 3 hari sekali. Bagi Arab seminggu sekali, which is normal benda tu. Benda tu normal. Jadi dia orang yang zaman dulu ni, zaman sebelum zaman sekarang ni, dia orang akan mandi di mana? Hammam, tempat mandi awam. Dia orang tak mandi di rumah. Okay. Waktu mandi di tempat mandi awam tu, dia orang tak pakai pakaian yang menutup aurat secara sempurna. Kain basahan tak ada. Bila mana kain basahan tak ada, memungkinkan tengok aurat yang berbagai-bagai. Okay. Jadi itu antara adat yang tidak elok. Sebab melihat aurat, walaupun sama jantina, walaupun had aurat itu ada perbezaan di kalangan para ulama, tapi bisikan syaitan itu berbeza-beza pada atas setiap orang. Masalah yang ada dalam diri satu orang pun berbeza-beza. Zaman sekarang ni lagi hebat, tuan-tuan. Zaman dulu kita boleh kata kecenderungan orang lelaki kepada perempuan, orang perempuan dia minat lelaki. Zaman sekarang tak. Dia boleh jadi dia lelaki, dia minat sama dengan lelaki, dia minat sejenis. Okay. Dulu kita duk ingat lelaki yang minat lelaki ni ialah jenis darai. Darai ke katoi ke, ikutlah bahasa dia. Okay. Yang ada esen keperempuanan sikit. Sekarang tak. Saya ada baca jugalah artikel tentang LGBT ni. Antara benda yang berlaku di Malaysia sekarang ni pun, gay ni dia datang juga dalam jenis lelaki yang normal.
Lelaki yang normal maksudnya apa? Tak ada nampak macam darai pun, tapi dia minat lelaki. Lebih dahsyat lagi, badan dia tegak, masuk gym lagi apa semua. Okay. Benda tu asalnya tak ada isu pun, tapi bila mana dah ada orang seperti ini, maka dia ada satu stigma yang buruk seperti ini. Okay. Jadi pada zaman Imam Ibn Jauzi ni, tabiat suka buka aurat dengan bermudah-mudah menyebabkan boleh berlaku macam-macam masalah. Sebab tu ada sebahagian tabi'in, dia orang kalau nak mandi, dia orang banyak duit, dia orang sewa tempat mandi awam tu seorang, sebab tak nak orang lain datang kongsi, sebab nak jaga warak dia orang. Okay. Walaupun benda tu nampak macam over. Okay. Cuma saya nak katanya, benda ni di Malaysia tak ada isu lah. Kita tak ada tempat mandi awam, kita cuma ada taman tema air saja. Tu pun semacam juga sebenarnya. Okay. Kalau kita nak yang transparent lagi, kena pergi ke negara sebelah kita di Perlis ni lah. Yang tu memang transparent betul. Okay. Cuma nak katanya, benda-benda macam ni sangat dijaga oleh para ulama. Okay. Saya cuba nak attach dengan realiti. Kalau di rumah, dalam bilik air private, tak ada orang lain, kita seorang, nak pakai kain basahan, tak nak pakai kain basahan, itu sendiri punya pilihan. Tak ada isu, sebab kita mandi seorang. Okay. Yang jadi isu ni adalah mandi di tempat awam. Sebab ada orang dia duk fikir pakai kain basahan ni macam satu hukum yang wajib. No. Kalau bilik mandi tu dia hanya kecil je, maknanya kalau kita depa tangan dalam bilik air tu, tangan kita dah sampai ke pintu bilik mandi, sempit lah tu, dah kira sempit. Mandilah, tak nak pakai kain basahan pun okey. Tapi kalau bilik mandi dah sama luas dengan ruang solat ni, semacam juga. Okey. Kita seorang di ujung sudut tu. Okey, walaupun itu bilik mandi. Okey. Eloknya pakailah. Okey. Tempat mandi awam saja yang diminta untuk pakai komplit. Bukan komplit, maknanya kadar yang sepatutnya, yang tidak menjadi fitnah. Okey. Saya cerita pada tuan-tuan. Zaman moden ni ada lagi ke tempat mandi awam macam ni? Ya, ada. Di Malaysia tak ada lah, macam kita sebut taman tema air. Ni, orang-orang yang bercuti ni, sekarang ni kan dah boleh travel luar negara ni, yang pergi ke Jepun, yang mandi apa? Onsen ke apa dia panggil, saya tak pasti sebutan betul dia. Mandi kolam air panas tu, yang pergi di Jepun ni. Jepun tu negara maju. Okey. Tapi tabiat orang sana, kalau mandi tempat mandi awam, tempat kolam air panas ni, dia akan larang kita pakai apa-apa baju melainkan kain yang dia sediakan. Kain dia tu kecil, macam tuala good morning je. Yang tu nak kena tutup depan belakang tu. Okey. Saya tahu ni sebab apa? Sebab sebahagian orang Malaysia pergi sana buat juga perangai tu pun. Sebab di Jepun culture dia okey. Kamu tengok aku punya tengok orang lain, orang bagi, itu normal. Tapi benda tu tak boleh. Ibn Jauzi kata benda tu tak boleh. Benda tu bahaya. Tambah zaman sekarang. Zaman sekarang kecenderungan minat satu orang, kita tak boleh jamin dia akan minat pada jantina lawan. Kadang-kadang dia boleh minat dua-dua. Benda ni tuan-tuan kena sedar. Dan benda ni pun berlaku dalam kalangan orang agama pun. Minta maaf, saya kena sebut benda ni. Okay. Benda ni normal. Benda ni dah menjadi kemasyarakatan. Saya dulu pernah mengajar sekolah tahfiz. Benda ni sangat-sangat dibimbangi. Sangat-sangat dibimbangi. Ada setengah-setengah pengetua yang sedar bahaya benda ni, mudir yang sedar. Ada yang ambil lebih kurang. Okay. Saya ingat saya mengajar dulu sekolah tahfiz tu di Terengganu tu, dia tak ada perempuan, dia semua lelaki. Antara benda yang kita bimbang, memang kita dibagi bilik berasingan, tapi saya ada tengok ada satu perangai budak-budak ni, dia suka tidur katil sekali, dia kongsi selimut sekali. Awalnya tak ada apa-apa, tapi budak dia daripada usia 10 tahun nak pergi ke usia 18 tu, nak masuk usia belasan, yang ni hormon dia dah berubah. Dia mengalami usia baligh. Kecenderungan dia, cara fikir dia, cara dia pandang sesuatu. Dulu dia tengok perempuan kosong, sekarang dia tengok perempuan lain bila mana dah masuk usia belasan. Okay. Dan bila mana dia terlampau lama duduk dalam komuniti lelaki, dia sudah mula melihat lelaki sama macam perempuan juga. Dia dah ada. Tambah sekarang telefon ada, semua boleh akses, semua laman web boleh provide benda-benda yang tak sepatutnya ni, pornografi apa semua ni. Jadi ini benda yang sangat-sangat dan perlu dibimbangi. Ibn Jauzi dia bercakap dari segi zaman dia. Yang saya sebut ni adalah dari segi realiti zaman.
Sebab tu ini benda yang kita kena sedar. Yang maknanya kita taklah sangka buruk pada semua sekolah tahfiz apa semua. Sekolah asrama biasa pun ada benda ni. Okey. Cuma bila mana dia datang atas nama agama, dia buruklah sikit kalau benda tu berlaku. Kalau benda tu berlaku di sekolah gereja, sekolah apa, tak ada isu pun kita dengan orang Islam ni. Sebab dia orang dah bangsa lain ataupun fahaman dia orang lain. Okey. Cuma saya nak katanya bermula daripada mandi. Sebab budak-budak asrama ni dia mandi, kita tak boleh jamin dia mandi tu okey ke tak. Saya tahu sebab saya duduk sekolah asrama. Saya daripada form 1 sampai dah habis tingkatan 5, memang sampai tingkatan 6 pun memang kita duduk asrama, dan kita tahu budaya di asrama ni ada yang tak elok. Sebab saya pernah duduk asrama yang berkongsi sekolah agama dengan sekolah menengah biasa. Jadi waktu mandi kolah besar, tak semua nak pakai seluar bawah pada lutut. Ada yang tak nak ceritalah, cuma nak katanya adalah perangai-perangai tak elok tu ada. Cuma saya nak katanya benda tu membuka. Ibnu Jauzi dia sebut benda ni tidak sepatutnya benda tu berlaku di tempat mandi awam. Okay. Di antara kebiasaan mereka adalah masuk bilik mandi tanpa memakai kain khusus penutup badan. Ada juga dalam kalangan mereka yang menanggalkan kain sehingga peha dan kelangkang di bahagian punggung kelihatan dan menyerahkan dirinya kepada tukang urut. Ini pun satu bab. Tukang urut ni tuan-tuan, ini satu benda. Kita tak boleh nak elak diri kita ni kadang-kadang sakit urat apa semua. Okey. Cuma ingin mempercayai tukang urut semudah-mudahnya. Sebab tu ada orang dia privatekan isu ni, dia tak mengurut dengan orang sembarangan. Sebab kita tak tahu waktu kita jumpa tu apa yang ada dalam kepala si tukang urut itu. Walaupun sama jantina. Okey. Maknanya benda-benda ni perlu diberi perhatian. Ada sebahagian tukang urut ni dia suruh kita buka semua. Tak perlu kot. Saya rasa kalau tuan-tuan tahan lenguh daripada berurut dengan macam tu, lebih baik tahan lenguh lagi. Kalau rasa diri kita tu jenis ada daya penarik yang lain sikit pada orang, terutamanya orang muda yang kita guna istilah jambu ke apa semua, dia orang kena hati-hatilah bab ni. Ataupun dalam bahasa Arab dia panggil amrat. Amrat ni orang lelaki yang janggut tak lebat sangat, muka pun putih dia pada perempuan, jerawat pun tak ada. Yang dia kena hati-hati. Dia ada orang dia buat, ada orang semula jadi macam tu. Dia tak salah pun, ciptaan Tuhan tu tak salah. Cuma realiti zaman sekarang seperti itu. Kita kena sedar, kita berpijak di bumi yang nyata. Isu ini ialah isu global. Dia rentas agama, bukan orang Islam saja yang mengalami benda ni. Cuma saya nak katanya dekatnya manusia dengan benda-benda yang tak elok, pemikiran dia orang arah ke pornografi sangat tebal. Benda ni berlaku. Okay. Ini antara benda yang kita kena bercakap. Selain pada duk bercakap bid'ah, selain pada duk bercakap pertembungan mazhab, nak pakai mazhab satu, nak pakai mazhab banyak, nak tarjih, nak apa, kita kena sedar masalah masyarakat sosial ni pun macam tu juga teruknya. Sebab ada orang dia hanya ambil pot nak bergaduh dalam bahagian ni. Kita kena sedar masyarakat muda pun ada masalah tersendiri, terutamanya masalah sosial. Dia tak peduli ni Syafi'i ke Hanafi ke Hanbali, tak peduli. Dia tahu dia nak diri dia saja. Okay. Jadi kata Ibnu Jauzi, dia sebut dalam ni, dia kata menyerahkan dirinya kepada tukang urut, maka dengan itu dia melihat sebahagian aurat dan memegang dengan tangannya, sebab aurat lelaki itu dari pusat hingga ke lutut. Sekarang ni dah moden, dah ada kursi urut, walaupun dia taklah semantap orang yang urut, tapi atas nama mengelak fitnah lah. Atas nama mengelak fitnah, kita kena fikir juga alternatif-alternatif yang lain. Dalam syarah dan tahqiq disebut, Iblis juga menjalankan tugasnya dengan menghilangkan rasa malu seseorang sekalipun ketika berseorangan. Liciknya Iblis dalam menghilangkan rasa malu bermula dengan menghilangkan rasa malu terhadap diri sendiri. Maknanya dia tak ada masalah. Sebab tu kita tengok ada sebahagian orang, dia pergi mana-mana tempat, dia tak berapa nak pakai baju dah. Kain-kain yang ada kat badan dia pun tak berapa nak banyak sangat. Tuan-tuan pergi kawasan pantai mana-mana. Saya di Terengganu pergi Pulau Perhentian sekali je dalam hidup pernah pergi. Lepas tu saya fikir macam malah aku pergi. Sebab saya pergi tu sebab ada jemputan, ada masjid kuliah situ. Okay. Cuma ialah yang masjid tu masjid, yang turun pada masjid tu semacam sikit. Sebab dia adalah orang-orang yang pergi masjid, orang-orang, tapi tempat yang berprestij seperti itu, dia provide benda-benda yang ke arah yang tak sepatutnya lah.
Sangat ramai sebab yang tu bangsa lain. Cuma kita yang Melayu ni yang duk tengok ni semacam lah. Terutama yang muda pun semua. Okey. Maknanya habis macam tu je. Kita punya orang kata apa, kita punya baru sudah solat masjid ni, turun tengok tepi pantai. Syok pemandangan. Orang kata cantik pantai, bukan cantik pantai pun. Cantik orang yang duduk kat pantai tu. Okay. Cuma nak katanya benda tu reality berlaku. Ni mungkin sekarang ni dah nak start balik musim tengkujuh dah habis. Jadi orang rancak balik ke arah tu. Okey. Dia kata liciknya iblis dalam menghilangkan rasa malu bermula dengan menghilangkan rasa malu terhadap diri. Dengan menghilangkan rasa malu terhadap diri sendiri, sedikit demi sedikit rasa malu terhadap orang lain juga mula dikikis. Okey. Kita tengok pelancong asing yang datang, yang tak berapa nak pakai baju ni, dia orang dah hilang rasa malu sebab kampung dia orang pun macam tu. Dan tak kuatnya kita punya perundangan untuk block dia orang supaya dia orang rasa apa yang dia orang buat tu salah. Dia macam ni tuan-tuan. Kita tak buat benda salah, tiba-tiba kita tengok orang buat benda salah. Dalam situasi ni, siapa yang perlu keluar daripada tempat tu? Yang perlu keluar pada tempat tu ialah orang yang buat salah, bukan orang yang tak buat salah. Contoh kita tengok tepi pantai, orang tak berapa nak pakai baju. Yang kena malu dia, bukan kita. Tapi zaman sekarang dia terbalik. Kita yang pakai baju elok, start kereta lari ke lain. Kalau kita nak lari lah. Ada orang dia lari belakang pokok je. Kalau dia nak lari lah. Okay. Cuma nak katanya, sepatutnya kita yang tak salah tu ada rasa kekuatan. Tapi tak, dia yang buat salah, dia pula yang berbangga. Itulah realiti zaman sekarang. Itulah realiti zaman sekarang. Iblis sentiasa berusaha keras melaksanakan kelicikannya walaupun ianya nampak remeh dan kecil. Pada pandangan manusia, apalah sangat masuk ke bilik mandi dalam keadaan tidak berpakaian berbanding dengan dosa-dosa yang lain. Namun, pada pandangan iblis, perkara-perkara kecil sebegini akan menjadi besar jikalau berterusan dia melakukannya. Tambah zaman sekarang, orang boleh upload apa saja yang dia nak buat. Orang boleh ambil gambar di mana-mana tempat sebab kamera dah ada di tangan masing-masing. Majoriti orang ada telefon dia ada kamera, memang dia boleh ambil gambar. Okay. Dan benda tu boleh mengundang bermacam-macam perkara-perkara yang mungkin boleh mencelakakan kita. Jadi ini benda yang kita kena sedar dan kita kena tahu. Zaman sekarang kita tak boleh nak jaga semua orang. Kita kena jaga diri sendiri dulu. Cuma kita kena sedar bila mana kita bercakap satu benda macam ni, kita tak boleh paksa orang untuk bersetuju apa yang kita sebut. Cuma kita kena sedar waktu kita bercakap, orang yang tak bersetuju tu mungkin dia akan memberi reaksi, iaitu dia marah ke, dia tak suka ke. Sebab tu tuan-tuan tengok debat semalam, siapa yang join lah. Kita nak panggil debat ke, kita nak panggil muzakarah ke, nak panggil diskusi ke apa antara Ustaz Salman Ali dengan wakil ARG. Ada orang pandangan dia negatif, ada orang pandangan dia positif. Bagi mana-mana yang ikut lah, maknanya yang tengok diskusi tu. Okay. Cuma saya nak katanya, bila mana berlangsung satu benda yang bersifat sensitif, benda tu masih sensitif. Sebab masyarakat kita ni dia bukan macam setengah-setengah tempat yang lain. Kalau tuan-tuan tengok di setengah-setengah negara, bertojel ni antara agama, bukan orang kata apa, berhujah ustaz dengan ustaz, tapi berhujah antara agama. Dia Muslim, yang tu padri ke, dia ustaz ke, yang tu padri. Benda tu berlangsung di tepi-tepi jalan je, setengah negara. Dan intonasi yang dilontarkan lagi kuat daripada apa yang tuan-tuan tengok semalam. Memang betul macam nak bergaduh, tapi dia orang profesional, dia orang gentleman, dia orang tak simpan dendam, dia habis dekat tu je. Masyarakat Melayu kita, Malaysia, dia tak bersedia lagi nak pergi ke arah tu, berat lagi. Sebab tu nak kena diam, walaupun duduk atas pentas dah, tak cakap apa pun tak apa. Cuma nak katanya, kita belum bersedia dengan benda-benda yang berat semacam itu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok Ahmad Didat ke, ni tokoh-tokoh yang lama, yang ni dia punya orang kata apa, debat, debate dia orang, interogasi dia orang, rebuttal dia orang lagi hebat. Dan orang kata apa, masyarakat yang ada benda ni, kebiasaannya dia menyimpan orang-orang yang sangat power dalam berhujah dan sangat kejam dalam berhujah. Dia analisis hujah tu kemas. Tapi kalau kita tak nak benda macam ni, kita tak akan boleh hasilkan orang yang mantap ilmu dia. Cuma mungkin kita akan ada kebaikan, tak nampak situasi negara tu macam ada pertembungan.
Dia macam sunyi, dia macam stabil. Walaupun ada rasa tak puas hati, tapi simpan kat dalam. Okay. Dia ada pro and con lah. Okay. Cuma saya nak katanya, nak memuaskan hati semua orang ialah benda yang sukar. Benda yang sama telah disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Dia kata, ridhan nas ghayatun la tudrik. Mencari puas manusia satu benda yang mustahil berlaku dalam hidup. Tak akan boleh kita puaskan hati semua orang. Pasti akan ada orang tak puas hati. Kita tengok dalam lipatan sejarah bagaimana Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khulafa ar-Rashidin, ahli syurga, memerintah dunia, pun ada orang tak puas hati, ada orang petikai, ada orang berusaha untuk membunuh mereka. Walaupun yang memerintah itu ialah orang paling dekat dengan Rasul, orang yang sudah ada tempat dalam syurga. Maknanya nak kata sifat manusia ni sentiasa akan ada golongan yang tak berpuas hati di mana-mana tempat dan kawasan pun. Okey. Seterusnya bab yang ke-50. Ziarah kubur pada malam nisfu Sya'ban. Okey, yang ni panjang sikit. Kita baca sikit-sikit, lepas tu kita terang apa yang nak disampaikan. Wa min 'adatihim ziyaratul maqabiri fi lailatin nisfi min Sya'ban. Di antara adat kebiasaan mereka masyarakat awam, iaitu menziarahi kubur pada malam nisfu Sya'ban. Tempat kita nisfu Sya'ban lain cara menyambutnya. Okey. Di Dimashq ataupun di Syam ni, cara dia ialah dia ziarah pada malam hari pada 15 Sya'ban. Walaupun ada hadis menunjukkan Nabi pernah buat benda ni, tapi hadis tu ada pertikaian dari segi sanadnya. Wa iqadud dar indaha wa akhdhu turabil qabril mu'zami qala ibn Aqil lamma sa'ubatit takalif 'ala al-juhal wadh-dha'am adalu an awda'i syar'i ila ta'zimi awda'i wada'uha. Okey, kita tengok terjemahan dia apa. Dia kata, dan sebahagian mereka menyalakan pelita di sana dan mengambil tanah daripada satu kubur yang dipuja-puja. Hadis Nabi dalam Tirmizi, Nabi malam nisfu Sya'ban ni Nabi ziarah kubur Baqi' tengah malam. Tengah malam ni maknanya pukul berapa? Tengah malam ni pukul 12 ke atas. Itu waktu ziarah kubur yang paling terbaik dan paling ditakuti lah oleh orang kita. Orang tak pergi. Zaman sekarang orang ziarah kubur pukul 12 ni sama ada nak cari hantu ataupun dia jadi hantu gali orang, gali balik kubur tu. Sebab dulu kan ada orang ni pergi kubur, dia tak pergi kubur Melayu, dia pergi kubur Cina. Orang tua-tua itu dulu, zaman-zaman dulu. Sebab dulu orang Cina kalau dia mati jerat tu, dia tanam sekali dengan barang-barang kemas dia, original orang barang kemas tu. Sekarang pun Cina dah cerdik, dia pakai yang plastik lah. Jimat kos banyak. Okay. Cuma yang dulu-dulu, saya ingat dulu di Dungun ni dia ada beberapa tempat jerat Cina yang lama-lama. Orang-orang di kawasan pesisir pantai ni, dia orang kerja biasa-biasa, duit tak apa nak ada, kerja nelayan ke laut. Jadi dia orang dengar Cina mati, yang berani malam dia gali balik, cabut gigi Cina tu, gigi emas. Gigi tu bukan sebatang dua, yang sepapan tu gigi atas emas. Kaya dia, tak payah jadi nelayan lah. Mungkinlah ada sikit-sikit kena ganggu tu, normal lah kena ganggu. Tapi kalau desperate tak ada duit, buat pi lah. Cuma nak katanya zaman dulu punya cerita. Okay. Sekarang kita tak boleh lah berada di perkuburan di waktu-waktu yang dicurigai. Maknanya benda tu boleh mengundang bermacam-macam. Okay. Di Dimashq dulu, malam nisfu Sya'ban dia akan ziarah kubur, nyalakan pelita di sana, mengambil tanah daripada satu kubur yang dipuja. Tanah kubur tu ambil untuk dibuat bermacam-macam perkara. Sama ada tanah kubur tu dipercayai ada berkat, disimpan, ditangkalkan, diazimatkan, diletakkan dalam air untuk dijadikan sebagai teknik rawatan. Okay. Ibnu Aqil berkata, disebabkan amalan yang diperintah oleh Islam ini dirasakan sukar untuk dilaksanakan oleh orang-orang jahil dan orang awam, mereka menyimpang daripada hukum syarak ke arah penyembahan kubur dan binaan yang mereka buat sendiri. Maka mereka dapat melakukan hal itu dengan mudah kerana mereka bebas dan tidak berada di bawah urusan dan kawalan orang lain. Okay. Maknanya ambil tanah kubur tu dengan kepercayaan yang berbagai-bagai sebab ada keberkatan. Okay. Di tempat kita di Malaysia ni pun ada. Cuma dia taklah kuat sangat. Membina binaan atas kubur tu ada. Tak dapat dinafikan, ada kubur-kubur yang dibesarkan. Tapi kita taklah seteruk macam Indonesia ke ataupun tempat-tempat lain di India, Pakistan tu tak teruk. Cuma nak katanya ada, kepercayaan tu dah ada. Dan sekarang ni macam ada usaha untuk makin tebalkan kepercayaan tu. Sebab tu
Buku terbaru Prof Basri daripada Terengganu, sekarang dah kerja KUIP, Kuburiyah fil Yaman. Kena kutuk punya teruk, padahal buku tu terjemahan, bukan Prof Basri yang tulis. Yang tulis tu ulama lain, ulama yang hidup di Yaman, yang mana dia sendiri tengok pengagungan kubur yang dibuat oleh kumpulan di sana. Terjemah saja. Tapi begitulah, baca tak mau, itu yang jadi sebab cepat dan gopoh dalam membuat ulasan tu. Okey. Cuma saya nak katanya ialah benda macam ni dah mulai ada. Macam tuan-tuan pergi ke Penang, mungkin kita ni kenal kedai makan Kapitan. Nah, Kapitan banyak cawangan di Penang, yang bukan yang dibayar lepas dekat airport tu, yang Georgetown, Lebuh Chulia tu. Dia ada depan kedai tu macam satu bangunan warna hijau putih, bukan markas warna hijau putih lah. Okey. Situ dia panggil dargah. Dargah ni dalam bahasa Parsi, tapi Urdu pun ada, iaitu kubur-kubur keramat, yang mana kubur tu milik orang-orang saleh tertentu. Yang ada di Penang tu bukan kubur, tanah daripada India. Kubur tu di India dibawa sampai ke situ, lalu dibuat binaan situ. Ada orang jaga. Orang akan tengok macam masjid, tak, dia dargah. Dargah ni tempat-tempat yang mulia lah, tempat-tempat yang hebat. Itu normal. Mungkin orang-orang yang datang peringkat awal dulu, dia bawa dengan kepercayaan dia, orang yang datang hijrah apa semua ni. Tapi kalau tuan-tuan tengok sampai ke hari ni, depan, betul-betul depan Kapitan tu, kan jalan tu kan banyak kedai makan Kapitan. Orang yang pernah pergi Penang tahu Kapitan ada halap ada situ. Okey. Depan betul, yang paling dekat ialah dengan Kapitan tu. Yang tu tempat dargah. Bukan kubur, tapi tanah kubur saja. Dipercayai ada kebaikan, ada kelebihan tertentulah. Okey. Cuma saya tengok yang di Penang tak hebat sangat dia punya khurafat. Pengalaman saya pergi di Ajmer. Ajmer ni beberapa puluh kilometer nak dekat dengan Agra, Taj Mahal. Di Ajmer ni dia ada satu kawasan yang bernama Ajmer Sharif. Ajmer Sharif ni ialah gelaran kepada satu orang alim yang berasal daripada Parsi, yang dikatakan menyebarkan Islam di kawasan Ajmer, Rajasthan. Ajmer tu nama mukim, Rajasthan tu nama negeri. Rajasthan ni antara tempat penghasilan marble yang terbaik di dunia. Marble yang terbaik di dunia. Okey. Tuan-tuan boleh Google tengok. Saya pun macam menyesal pergi sebab benda tu ada dalam package. Kita duk ingat kubur biasa-biasa, kubur yang luar biasa. Besar. Dalam dia dah macam Masjidil Haram. Kita luas, kawasan yang tak perlu pakai kasut ni luas. Waktu saya sampai, sebab saya pergi tu dengan satu orang VIP datuk daripada Penang. Waktu sampai dekat kubur Ajmer Sharif tu, dia ada muka kerabat dia. Muka-muka kerabat dia ni menarik. Sebab apa? Dia pakai songkok hitam macam kita orang Melayu. Semua muka-muka tu dia letak. Keturunan lah. Dia orang dakwa dia orang keturunan Nabi, tapi daripada silsilah Parsi. Dia orang translate dalam bahasa Inggeris untuk bagi kita faham. Dia kata kubur ni berkat, boleh minta apa-apa hajat, dan kebanyakan orang yang berhajat di sini akan makbul hajatnya. Tapi cara dia orang trading sangat-sangat luar biasa. Tak berlaku lagi di Malaysia. Tapi kalau kita tak cerita, mungkin akan berlaku. Apa dia orang buat? Dia orang ulur satu buku. Buku tu bentuk macam menu makanan di restoran. Buku tu. Okay. Dalam buku tu, dia letakkan gambar orang tepi kubur, dan gambar sebelah dia ialah hajat yang dia telah tertunai dengan sebab datang kubur ni. Dalam katalog tu, sebahagian besar artis-artis Bollywood daripada Mumbai tu jauh, datang ke Rajasthan ni nak minta dengan kubur kawan tu. Contoh nak minta anak, nak minta projek, nak minta tender. Beberapa bulan lepas tu dia dapat. Dan mereka-mereka yang berdoa di situ memang sentiasa di follow up oleh penjaga tempat tu untuk tahu jadi tak doa yang kamu minta di kubur baru ni. Sebab dia orang nak jadikan testimoni, letak dalam katalog, nak bagi orang yakin. Maknanya tempat ni memang boleh berdoa. Tapi yang menariknya, tempat tu tempat orang Islam yang menziarahi, bukan hanya Muslim, termasuk juga Hindu pun pergi situ. Jadi tempat tu dah bercampur antara Muslim juga Hindu. Tuan-tuan boleh tengok Ajmer Sharif, dan dia ada bagi makanan free tiap-tiap hari, sampai 3,000, sampai 1 tan sehari makanan free.
Tapi tuan-tuan tahulah India kan, dia punya hygiene kebersihan antara mana. Saya tengok kawah besar, sama besar, luas lah kawah dia tu, tak ada di tempat kita ni. Dia kena turun dengan tangga nak ambil nasi tu. Waktu turun dengan tangga tu, dia pakai kasut sekali turun dengan tu. Pijaklah atas nasi tu. Kasut tu bukan kasut yang dalam kawasan tu, kasut memang dia pakai pada rumah dia pun. Pijak, dia tarik dengan baldi, buat naik 1, 2, 3, makan free. Geng-geng yang miskin, homeless tepi jalan ni duk ambil. Sebab makanan free, dia orang tak kira lah hygiene, tak hygiene dengan kuah lauk pun semua. Kita tengok tu memang meloyakan lah, kita tak mampu nak makan. Cuma saya nak katanya, trading dia tu hebat. Dan nak pergi berdoa tu bukan macam datang masjid. Tuan-tuan kena bayar dengan bayaran yang berbeza-beza. Sebab kita kena buat satu gift, kata apa, hadiah kepada kubur tu. Dia orang dah jual bunga siap-siap, dah jual sejadah siap-siap. Bunga ni nak pergi hampa tabur atas kubur, sejadah ni nak kena hampa tabur. Bermula daripada semurah-murah package RM200, saya tak ingat berapa rupi dia, sampailah package yang paling mahal boleh pergi sampai RM5,000, berapa ribu rupiah tak tahu. Tapi nak katanya dia akan cuba convince kita untuk kita ambil. Jadi saya duduk kat luar lah. Datuk tu dia bayar dan dia ambil. Datuk tu orang Melayu kita lah. Okay. Dia nak pergi berdoa juga. Saya tak tahulah, kita dah bagi tahu benda yang tak betul, tapi dia nak buat juga, suka hati dia. Okay. Cuma nak kata dia masuk sampai ke dalam, kena pakai, kena junjung lagi dia punya. Dan saya tengok setiap kali saya duduk dekat kaunter tu, saya akan nampak bunga akan masuk balik ke kedai yang jual bunga tu. Maknanya dia orang tak tabur pun. Kita bayar, bunga tu sampai depan kubur, dia konon-konon macam tabur lah. Sekali bunga tu tak habis, dia masuk balik, packaging balik dalam plastik. Bunga yang kita beli tu akan dibeli balik oleh orang lain. Kita dah bayar lah. Macam tu dia tipu kita. Okay. Cuma nak kata, kalau benda ni tidak dibendung, tak mustahil benda yang macam tu boleh sampai sebab kita. Sebab diorang berbangga dengan testimoni. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Fussilat, menjadi berhasilnya satu benda bukan dalil benarnya benda tu. Tak. Sihir ke apa saja benda ni, berdoa pada berhala, tertunailah hajat kita dengan sebab kita berdoa, itu bukan petanda benda tu betul. Bukan. Kita kalau kita berdoa dengan cara betul, lambat makbul, itu lebih baik berbanding kita tertipu dengan benda-benda yang macam ni. Okay. Kita tengok lagi apa yang disebut. Dia kata maka mereka dapat melakukan hal itu dengan mudah kerana mereka bebas dan tidak berada di bawah urusan dan kawalan orang lain. Menurut pendapatku, dengan cara itu mereka sudah menjadi orang-orang kafir. Ibnu Aqil ni dia agak tegas sikit. Dia kata apa yang orang awam duk buat tu dengan ambil tanah kubur apa semua tu, itu semua termasuk daripada perbuatan orang-orang kafir. Kafir perbuatan, bukan kafir i'tiqad. Ada beza. Sebab mentakfirkan orang ni ada takfir aini, dia juga takfir umumi. Takfir orang perseorangan, by incas person tu kafir. Yang kedua ialah perbuatannya kafir, tapi kita melihat keuzuran-keuzuran yang lain. Kadang-kadang dia buat dengan sebab dia jahil. Contoh yang paling jelas adalah memuja-muja kubur dan memuliakannya, yang jelas ditegah oleh syarak, menyalakan pelita, mengucup kubur dan menyapu minyak wangi di atasnya. Yang ni memang normal. Sebab tu tuan-tuan tengok jemaah daripada benua India, kalau dia datang buat umrah, dia punya kucup tu lain macam sikit Kaabah. Kan? Orang yang pergi buat umrah dia tahu. Tengok dekat makam Ibrahim, dia kucup. Tak ada arahan pun suruh kucup makam Ibrahim. Yang ada hanyalah salat di belakang makam Ibrahim. Saya pernah tengok dengan mata kepala sendiri. Dia akan ambil dia punya serban dia sapu semua makam Ibrahim tu. Lepas tu datang seorang menangis dengan hingusnya, dengan air matanya semua melekat. Datang seorang ambil kain, sapu balik. Dia bukan ambil berkat makam Ibrahim, dia ambil berkat hingus kawan tu. Okay. Letih pekerja nak kena sapu balik apa semua, which is normal lah benda tu berlaku. Ada yang gunting kiswah, itu tabiat. Memang orang kata apa, dia punya culture di negara dia macam tu. Okay. Jadi perbuatan itu tak betul. Menyeru orang-orang yang telah mati bagi mohon hajat dan menulis di atas kertas dengan menyatakan sekian-sekian hajat. Kita beri laluan azan dulu. Okey. Untuk bab yang ke-50 ni, banyak Imam Ibnu Jauzi senaraikan berkenaan dengan khurafat yang berlaku dalam masyarakat beliau. Puja kubur, bermacam-macam lah. Okey. Mewujudkan
hari dalam ni disebutlah meletakkan tangan di salah satu binaan dalam Masjid Al-Ma'muniyah, masjid yang dibina pada zaman Khalifah Ma'mun di Syam tu. Dia ada kelebihan tertentu sekian-sekian lah. Okay. Cuma saya nak katanya, benda-benda macam ni memang akan berlaku pada semua tempat, semua bangsa, di mana-mana saja. Okay. Antara khurafat yang berlaku dalam masyarakat kita ni, yang mungkin ada miripnya dengan apa yang disebut oleh Ibn Jauzi ni, ialah kalau orang pergi naik Bukit Bendera. Saya bukan nak kata Penang ni teruk, asal contoh je banyak Penang kena. Naik Bukit Bendera tu tengok ada orang gantung padlock kedai ayam tu, kan? Mangga lah. Okay. Khususnya bagi orang yang bercinta lah, orang yang berkahwin ke apa semua, untuk melambangkan sebagai kekalnya cinta dia orang tu, kasih sayang dia orang tu, dia orang gantung situ. Itu termasuk daripada benda yang tak sepatutnya dilakukan oleh Muslim. Jangan ikut orang. Memang yang naik duk buat tu bangsa lain. Tapi saya tengok yang Melayu, yang Islam, yang bertudung pun buat benda-benda yang seperti itu, dan benda tu termasuk daripada benda yang tak betul, benda yang khurafat, benda yang tidak ada sandaran daripada nas. Jadi kita kena tinggalkan benda-benda seperti itu. Naik ziarah umum, melawat saja, tak ada masalah. Okay. Jangan ikut orang. Sebab ada orang dia pergi, dia ikut, pergi ziarah kubur mana-mana, orang gantung ikat benang, kita pun ikat benang sekali. Orang suruh tulis atas kertas, kita pun tulis, letak. Pergi naik kota Formosa di Melaka, tengok ada satu lubang, dalam lubang tu orang duk lempar duit, kita pun ikut orang lempar duit. Perbuatan tu jangan dibuat. Kita sebagai Muslim jangan duk buat benda-benda macam tu. Sama juga pergi ke Langkawi, mandi dasik dayang bunting, nak suruh bunting betul, buat juga. Okay. Ini semua benda-benda yang tak sepatutnya berlaku. Kalau menjadi pun, ia bukan petanda kepada kebenaran. Yang tu yang saya nak cuba tekan kat sini. Sebarang benda-benda yang kata apa, yang tak sepatutnya kita terlibat dalam bab tu, benda tu boleh mencederakan akidah, kita kena berwaspada. Dan satu saya nak sebut sebagai pengakhiran, Ibnu Jauzi rahimahullah menyebut benda ni dengan keras, dengan tajam. Tak betulnya, perbuatan tu sudah pergi hampir kepada kekafiran. Ibnu Jauzi ialah seorang yang bermazhab akidah dengan mazhab Al-Asyairah. Dia, sebab hari ni ada orang yang mendakwa membawa panji Asyairah, membenarkan amalan-amalan ni. Ni Ibnu Jauzi yang duk bercakap ni, dia Asyairah, tapi dia menentang benda-benda macam ni. Asyairah berlepas diri daripada puja kubur, berlepas diri daripada semua benda amalan-amalan ni. Sebab tu yang duk laung kita ni Asyairah Maturidiyah. Asyairah Maturidiyah tidak ada bab sembah kubur, tidak ada bab ambil berkat pada tanah. Asyairah tak terlibat dengan benda tu. Mereka cuma ada isu pada takwil saja. Mereka tak buat amalan-amalan khurafat seperti ini. Okay. Cuma sebahagian orang dia tunggang juga nama Asyairah tu untuk membolehkan amalan-amalan yang tidak pernah Asyairah berassociate padanya. Tidak pernah Asyairah tu orang kata apa, membahas benda tu dan membenarkan benda tu. Okay. Jadi selesai kita pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung bab seterusnya selepas pada ni, pada kali yang akan datang, hukum aurat sesama wanita, bab yang ke-51. Jadi setakat tu saja kita punya perbahasan. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.